bahagian C, satu soalan yang graf tu. Lepas tu cikgu akan jawab bahagian A. Okey, yang graf tu dapat buat tak? Tak. Ha? Tak dengar? Tak dapat buat. Okey. Okey, tak apa. Cikgu akan ajar. Okey, jadi sebelum tu kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini kita akan continue terus kita punya sesi pembelajaran. Alisa janganlah ingat sejam tu adalah masa yang lama untuk matematik ni. Sejam ni adalah sekejap je. Jadi sejam, daripada sejam ni kita boleh buat beberapa soalan sahaja sebenarnya. Okey, jadi hari ni kita akan continue yang seperti cikgu bagi tahulah. Okey, soalan B iaitu membuat graf. Cikgu akan ajar cara nak buat graf. Tengok betul-betul boleh? Boleh? Sebab graf kita adalah soalan yang crucial. Maksudnya soalan yang mungkin masuk. Okey. Jadi nak buat graf ni bukannya kita belajar sampai berhenti sampai form 2 je. Kita belajar buat graf sampai form 5. Form 5 pun kita buat graf lagi. Graf kalau dekat form 2 ni Alisa boleh nampak markah dia 4 je. Tapi dekat form 5, dekat form 5 markah dia bagi banyak. Markah dia bagi nak dekat 9 pun ada. Okey, jadi kita tengok kepada soalan di depan. Okey, ni graf kita. Okey, Alisa boleh tengok. Alisa boleh tengok. Okey, jadi cikgu nak buat graf dekat depan. Okey. Yang pertama sekali, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 10X. Dia bagi nilai X, lepas tu dia bagi nilai Y. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit. Apa maksud 2 cm 5 unit? Alisa nampak tak kotak yang besar ni? Nampak ke? Nampak? Yang ni. Daripada sini ke sini. Ni kotak besar ni. Ini. Nampak? Nampak? Ini adalah 2 cm. Ini adalah 2 cm. Ini adalah 2 cm. Okey, jelas? Jelas? Okey. Jadi, daripada 2 cm, 2 cm, dia kata apa? 5 unit. Maksudnya, dia tambah 5. Setiap 2 cm, dia tambah 5. Contoh, kita bermula dekat kosong ni. Kosong ni nampak tak tengah-tengah tu? Nampak? Okey. Kalau ke atas, kita tambah. 0 tambah 5 dapat 5. Tambah lagi 5. 5 tambah 5 dapat 10. Tambah lagi 5. 10 tambah 5 dapat 15. Tambah lagi 5. 15 tambah 5 dapat 20. Itu maksudnya 2 cm kepada 5 unit. Jelas? Jelas? Kalau dia ke bawah, kita tolak. 0 tolak 5, kita dapat negatif 5. Negatif 5 tolak 5, kita dapat negatif 10. Negatif 10 tolak 5, kita dapat negatif 15. Negatif 15 tolak 5, kita dapat negatif 20. Itu maksud 2 cm 5 unit. Boleh faham? Boleh? Kalau soalan cakap 2 cm kepada 2 unit, kita tambahlah 2. Daripada sini 0, tambah 2, 2, 4, 6, 8. Itu maksud dia. Itulah yang penting dekat sini. Kalau Alisa awal-awal sekali tak boleh nak jawab yang benda ni, 2 cm tu apa? 2 cm tu adalah satu kotak besar. Satu kotak besar. Unit tu apa? Unit 5 unit tu apa? Perubahan skala. Ni nota dia. Perubahan skala. Salin. Okey, habis dekat depan. Okey. Cikgu akan pergi kepada
jawapan dia. Okey, kalau bila dia cakap pasal graf, maksudnya Alisa dah kena faham tentang paksi. Paksi dia ada dua, X dengan Y. Sebab tu dalam graf, dia akan ada huruf Y dengan X. Jelas? Jelas? Okey. Lepas kita bercakap tentang paksi, kita bercakap pula tentang skala. Skala mana? Ni tadi cikgu ajar tu skala lah tu. Okey, boleh faham? Boleh? Daripada skala, akhir sekali kita dapatkan dia punya koordinat. Koordinat ditulis dalam keadaan apa? Koordinat ditulis dalam keadaan dalam kurungan X, Y. Jelas? Jelas? Jadi ini X dia negatif 3, Y dia 3. Kita akan dapat negatif 3,3. Boleh faham? Boleh? Cikgu akan buat dua koordinat je. Alisa akan buat koordinat lain. Lepas tu hantar kat cikgu. Tapi tengok betul-betul. Okey. X kita negatif 3. Maksudnya X kita ni negatif 3 ni dekat sini. Jadi maksudnya Alisa, lepas Alisa tengok X dia negatif 3, Alisa boleh bawa naik atas. Ambil garisan kecil bawa naik atas. Kemudian Alisa cari pula 3 dekat Y. 3 ni dekat Y ni macam mana nak cari? Okey, cikgu ajar. Okey, nampak tak? 0 ke 5 ni? Nampak? 0 ke 5 ni perubahan dia berapa kotak? Cuba kira. Alisa ada print kertas kan? Ada? Cuba kira. Berapa? 10. Iya, betul. Jadi, kalau 0 nak pergi kepada 5, kita kena bahagi 10. Bila dia cakap 5 unit, kita bahagi 10. Maksudnya kan dia cakap tadi 2 cm. Dia cakap apa tadi? Dia cakap 2 cm kepada 5 unit. Jadi 2 cm ni 10 kotak. Jadi kita nak tahu setiap perubahan kotak tu berapa. Jadi kita buat 5 bahagi 10. Dapat berapa? 1/2. 1 bahagi 2. Tekan ni, saya tekan ni. 1 bahagi 2. 0.5. 0.5. Inilah yang Alisa kena tahu. Maksudnya apa? Maksudnya 1 kotak sama dengan 0.5. Jelas? Jelas? 5 ni cikgu dapat daripada mana? Ni cikgu dapat daripada 2 cm 5 unit. 10 ni cikgu dapat daripada mana? 2 cm bersamaan dengan kotak. Ini nota salin. Ini unit dia, ini kotak dia. Salin. Okey, dah. Okey dah. Dah. Okey, satu kotak 0.5 maksudnya setiap satu kotak ni perubahan dia adalah sebanyak 0.5. Cikgu guna warna merah senang sikit nampak. 0.5 satu kotak. 0.5. 0.5 tambah 0.5 dapat berapa? 0.10. Mana ada 0.10 pula dah. 0.5 tambah 0.5. 1. 1. Jadi bermakna setiap selang 2 kotak adalah 1. Jelas? Jelas? Jadi setiap selang 2 kotak lagi, tambah lagi 1, 2. Setiap selang 2 kotak lagi, tambah lagi 1, 3. Setiap selang kotak lagi 1, tambah lagi 4. 4 tambah 1, kita dapat 5 kat situ. Jelas? Jelas? Boleh faham yang ni? Boleh? Okey. Jadi sekarang bila cikgu cakap kita punya X, kita punya untuk koordinat pertama Y dia adalah 3. Y dia adalah 3. Jadi Alisa tarik yang kena dekat 3 ni. Alisa tarik yang kena dekat 3 ni. Pergi jumpa koordinat X tadi. Pergi jumpa dia punya koordinat tadi. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh?
Jadi inilah kedudukan koordinat yang pertama. Okey, jelas. Jelas? Salin elok-elok, salin elok-elok 4 markah ni. Okey. Boleh cikgu teruskan kepada koordinat yang seterusnya? Boleh? Okey, ni koordinat pertama, ni koordinat kedua. X dia apa? X dia negatif 2. Buka dulu dia punya koordinat negatif 2. Y dia apa? Y dia 12. Negatif 2, 12. Jadi, ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. X kita negatif 2. Ambil negatif 2, daripada negatif 2, bawa terus naik ke atas. Kita bawakan dia terus naik ke atas. Boleh faham sampai situ? Boleh? 12 ni dekat mana? 12 ni daripada 10. Setiap selang satu kotak, setiap selang 2 kotak kita dapat 1. Ini 11. Ini adalah 12. Jadi Alisa kena kira elok. Teliti. Ini adalah 12. Ini adalah 12 dia. Maksudnya selang 4 kotak dekat situ. Boleh faham ke kenapa 4 kotak? Boleh? Okey. Jadi daripada 12 yang kita dah dapat tadi, tarik sampai bertembung. Ini X kita. X kita kan negatif 2. X kita kan adalah negatif 2. Ni negatif 2. Ni Y kita. Y kita 12. Jadi bila dia dua-dua ni bertembung, inilah koordinat kedua. Iaitu negatif 2, 12. Yang ni berapa? Ini X kita negatif 3. Y kita 3. Boleh faham? Boleh? Okey. Jadi, cikgu akan buat pula koordinat ketiga. Tengok ni. X kita sekarang negatif 1. Keluarkan dulu dalam bentuk koordinat negatif 1, Y dia 9. Jadi, ini adalah X kita. Ini Y kita. Negatif 1. Jadi, dekat sini, daripada negatif 1, disebabkan Y kita 9. Positif 9. Jadi, cikgu tarik ke atas. Cikgu tarik ke atas. Okey, kat situ boleh faham? Boleh? Okey, kemudian bila dia cakap 9, 9 ni dekat mana? Daripada 10 tolak 2 kotak kita dapat situlah kedudukan 9. Jelas. Jelas? Jadi dekat sini inilah koordinat ketiga, iaitu negatif 1,9. Okey. Okey? Okey, kosong-kosong ni dekat mana agak-agak? Kosong. Iya, dekat tengah-tengah ni. Ini adalah koordinat 0,0. Jadi kita dah dapat koordinat 4 koordinat. 1 koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga dan koordinat keempat. Sekarang ni apa yang cikgu nak Alisa buat, cuba selesaikan cari tempat 3 koordinat ni dalam kertas graf. Cari dulu. Cari elok. Dah. Ke tengah cari lagi. Tengah cari lagi. Cuba buat sebab kalau kita tak cuba buat, nanti Alisa lupa nanti. Nanti lupa, nanti sia-sia apa cikgu ajar. Tak naklah, kena cuba. Okey. Okey. Dah siap plotkan bagi tahu. Ini plotkan ni nama dia plotkan. Okey.
Okey, dah. Ya. Lagi satu. Okey. Okey dah. Sekejap. Tengok kalau apa ni -12 tu sama macam yang ke atas tu Salah, -12 dia dekat belah bawah. Jangan jangan tertukar. Kalau negatif ni kan Y, ni Y, ni Y, ni Y. Y ni negatif dia dekat belah bawah. Cuba buat. Okey, dapat berapa? Dah. Sekejap. Okey dah. Okey, jadi daripada sini comparekan kat mana cikgu plot dengan Alisa yang dah Alisa plot. Okey, contoh kat sini 1-9. X kita 1, okey ni 1. Bila cikgu nampak 9 ni negatif, cikgu tarik ke bawah. Cikgu dah tarik ke atas dah. Cikgu bawa, tarik dia negatif ke bawah. 1 tu ke bawah. -9 ni dekat mana? Dia dekat sini. Sama tak? Lain. Lain. Kenapa lain? Cikgu rasa Alisa pergi buat dekat sini, betul tak? Cikgu dah nampak dah. Kat situ kalau kita nampak lain, sebab tu cikgu suruh buat. Bila kita tak buat, kita tak tahu mana silap kita. Jadi ni -5. Jadi nak ke sini, ni -6. Ini adalah -6. Ini -7. Ini -8. Ni -9. Jelas? Jelas. Okey, buat correction nanti. Okey, jadi dekat sini kita dah dapat dah. Ini adalah koordinat kita yang seterusnya. Jelas? Jelas. Ya, Alisa kena ingat. Kalau satu titik Alisa salah plotkan, Alisa boleh hilang markah tau. Jadi plotkan elok-elok. Okey. Jadi sebab apa? Sebab apa nanti cikgu terangkan lepas habis plot ni. Okey, sekarang 2,-12. X kita adalah 2. Cikgu bawa X ni ke bawah. Cikgu bawa 2 ni ke bawah. Kemudian -3. -3 dia atas sikit daripada -5. Sama ke tak sama? Sama. Okey, bagus. Okey, jadi ini koordinat kita yang seterusnya. Okey. Nombor 3, lepas tu cikgu tengok dekat sini 3,-3. X kita 3, cikgu bawa dia ke bawah sebab Y dia cikgu nampak dia negatif. Okey, 3 cikgu bawa dia ke bawah. Cikgu bawa 3 tu ke bawah. Okey, kemudian -3 ni dekat mana? Kita kira ini -1, ini -2, ini negatif. Ni -3. Dia dekat tengah-tengah ni. Antara itulah. Ni -1, ni -2, ini -3. Sorry. Eh.
Ini tak apalah cikgu malas padam. Okey, ni negatif 3 dia. Jelas? Jelas. Jadi sama tak tu? Sama. Okey. Jadi akhir sekali bila dia suruh buat graf, jangan tinggal sampai sini je. Alisa kena sambungkan semua titik tanpa guna pembaris bagi nampakkan lengkungan dia, bagi jumpa titik setiap tu dekat tengah-tengah tu. Itu cara dia. Jadi inilah jawapannya. Jelas? Boleh faham? Jelas. Boleh. Jadi bila Alisa dah siapkan ni, markah dia dekat mana? Markah dia yang pertama adalah bila Alisa dapat masukkan 2 cm kepada 5 unit pada Pak CY. Situ 1%. Lepas tu, dia ada 4 markah. Daripada titikkan tu, Alisa dah dapat 2 markah. Ingat, plotkan adalah 2 markah. Jadi jangan buang mana-mana markah kat situ. Okey. Okey. Okey, yang markah terakhir adalah pada bentuk Alisa punya graf. Jadi kalau bentuk Alisa tu adalah bentuk graf kubik, ini adalah persamaan kubik. Jadi bentuk tu adalah bentuk lengkuk macam tu, Alisa boleh dapat full mark. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba Alisa tengok jam. Rasa-rasa pukul berapa dah? 9.56. 9.56. Kita mula 9.30. Kita nak habis 10.30. Satu soalan ni setengah jam. Sebab tu cikgu cakap kat Alisa, jangan rasa matematik ni lama. Matematik ni kita belajar, kita sempat buat beberapa soalan je dalam sejam tu. Jadi manfaatkan masa yang ada ni. Okey. Okey. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan objektif. Okey. Jadi soalan objektif kita jawab soalan yang pertama. Apa pattern dia dekat sini Alisa rasa? Apa pattern dia dekat sini? Soalan 1A. Bahagi 3 dengan nombor sebelumnya. Bahagi 3 dengan nombor sebelumnya. Betul. Bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Berapa jawapan dia? B. Okey, pandai. Jawapan dia adalah A. Okey, soalan nombor 3, apa jawapan dia? 3. Tak tahu. Okey, bila kita cakap faktorkan, kita kena bagi bentuk yang paling mudah. Contoh, kita tulis 9A kuasa 2 dulu. 9A kuasa 2B. Ini bahagian pertama. Kemudian 6BCD. Okey, kat sini jelas? Jelas. Okey, kita kena keluarkan yang pertama adalah kita nampak huruf sama dulu. Okey, contoh dekat sini ada B, dekat sini ada B. Kita keluarkan satu B. Lepas kita dah keluarkan satu B, dekat sini kita dapat 9A kuasa 2. Jadi kat sini tinggal 6CD. Jelas? Jelas. Kalau cikgu nak potong C, cikgu kena pastikan bila kita nak potong satu huruf, huruf tu kena ada dekat dua-dua belah. Kalau cikgu nak potong A ni, sini tak ada A. Kalau cikgu nak potong C antara C dengan D, sini tak ada C dengan D. Jadi cikgu tak boleh potong C dengan D dan A. Boleh faham? Boleh. Jadi mana-mana jawapan yang ada A, kita boleh terus pangkah. Okey, jelas? Jelas. B ni cikgu dapat keluarkan satu je. Jadi mana-mana jawapan yang ada 2 B, salah. Okey. Okey. Okey, jadi kita tengok 9 dengan 6. 9 dengan 6 ni dalam sifir berapa agak-agak? Sifir 6. Sifir 6. Sifir 3. Sifir 3. 9. Jadi kita keluarkan 3. 9 bahagi 3 kita dapat 3. A kuasa 2. 6 bahagi 3 kita dapat 2. 2 CD. Jadi kita dah keluarkan dah. B dengan 3. Itu cara dia kita nak keluarkan. Jelas? Jelas. Okey. Jadi yang terakhir dekat sini kita boleh terus tulis. 3 ni tak boleh dah nak kecilkan. A ni tak boleh dah nak kecilkan. Jadi kita buat
1 terus. 3A kuasa 2, 2 CD. Jawapan dia adalah A. Menjawab? Boleh. Ingat, bila kita nak potong huruf, kita kena cari huruf sama dekat dua-dua belah. Bila kita nak keluarkan nombor, kita kena cari sifir sama dekat dua-dua belah. Okey, jelas? Boleh. Boleh. Okey. Habis soalan ni. Okey, jadi jawapan dia A. Okey, kita pergi kepada nombor 4. Nombor 4 ni apa jawapan dia? Berapa? Nombor 4 ke tak tahu? Jawapan dia C. C. Okey, cikgu tunjuk. Bila kita cakap, kita tengok soalan ungkapkan K. Maksudnya soalan tu minta K ni sama dengan berapa? M sama dengan K per 3. Jadi kita nak K je. 3 ni pindah ke sebelah. Bahagi dia jadi darab. 3M sama dengan K. Jadi 3M sama dengan K sama je dengan K sama dengan 3M. Jadi jawapan dia C. Jelas? Boleh faham Okey, betul. Baguslah boleh jawab soalan tu. Okey, nombor 5. Dekagon ada berapa sisi? 10. Ya, betul. Nombor 6. Kita tengok antara berikut manakah merupakan paksi simetri bagi bulatan tersebut? Mana satu paksi simetri bagi bulatan tersebut? VOR. Ha? VOR. V OR. VOR. Okey, cikgu tunjuk paksi simetri bagi bulatan. Cikgu tunjuk. Paksi simetri bagi bulatan. Dia betul-betul dekat tengah tu. Okey, kejap kita cari image dia. Kita nak bagi nampak paksi simetri dalam bulatan. Okey. Mana Okey, paksi simetri ni senang cerita dia punya diameter lah, tak ada pula. Diameter. Jadi kita tengok dekat sini, kalau kita jawab ORS, ORS dia bukan, dia ORS ni yang ni panjang ni. ORS ni bukan diameter, dia je jari. Okey, jelas kenapa A ni salah? Jelas? Okey, habis. Okey, lepas tu kita tengok terus C, QRT. QRT ni dia bukan diameter, dia perentas. Boleh faham? Boleh. Okey, VOR. Macam Alisa beritahu, VOR. V pergi ke O, pergi ke R. Dia tak sampai pun dekat sini. Jadi dia dikira salah. Jadi bila kita cakap paksi simetri adalah dia punya diameter. Diameter tu macam mana? Diameter adalah satu garisan macam POU. Daripada titik dinding ni dia jumpa dekat titik tengah, kemudian dia pergi balik dekat dinding. Inilah nama dia diameter. Jelas? Jelas? Okey, habis kat situ. Okey, kemudian kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Apa jawapan nombor 7 ni? C. C. Sekejap dia kira. Macam mana dapat C? Jari dia berapa? Jari 3.5. Okey, 3.5 kuasa 2 darab dengan. Okey, betul jawapan dia C. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 8. Apa W tu? Jadi saya tak faham. Okey, dia suruh cari titik tengah. Dia suruh cari titik tengah. Titik tengah, formula dia. Formula titik tengah. Dia dah bagi dah dalam soalan sebenarnya.
Okey, dia dah bagi dah dekat belah atas. Ingat kalau kita tak tahu, kita tengok formula. Cikgu tengok formula yang dekat atas kan. Cikgu scroll dekat atas, dia minta titik tengah. Macam mana cikgu tahu titik tengah? Kalau kita tengok W ni, S, T, W, dia cakap T ni dekat titik tengah antara S dengan U. Jelas sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita cari formula titik tengah ni gradient. Okey, ni dia dah bagi formula nombor 5 ni, titik tengah. Ada dah jawapan dia bagi. Jadi sekarang ini X, S dia X, ini X, ini X. So tak minta W tu dekat mana? W dia dekat Y. Sini Y, sini Y, sini Y. Jadi titik tengah ni W. W ni adalah titik tengah daripada 12 dengan 4. Jadi macam nak cari titik tengah dia? Ni formula dia. Y1 tambah Y2 per 2. 12 tambah dengan 4 bahagi 2. 12 tambah 4 kita dapat 16. 16 bahagi 2 kita dapat 8. Itu sahaja jalan kerja dia. Jelas? Yes. Maksudnya tengah-tengah dia, tengah-tengah antara 12 dengan 4 ni adalah 8. Jadi kalau kita tak tahu nak jawab, kita tengok buka formula dekat atas tu, kita try gunakan apa satu jawapan dia. Okey. Okey. Mana formula yang berkaitan? Senang je sebenarnya. Okey, jadi cikgu terus jawab kepada soalan yang berikutnya. Alisa exam bila ni? Minggu depan. Minggu depan, lambat lagi. Okey. Diagram show the straight line E ke J. Antara berikut manakah titik tengah bagi garis lurus? Mana titik tengah E ke J? Lisa rasa berapa? Apa yang mana? I. Apa? I. D. I. I kan? Tak tengah pun. Ni E, ni J. Kalau cikgu cakap kalau cikgu cakap Alisa tengok ke depan. Kalau cikgu cakap E kat sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 7 kotak. Jadi ini ada 2 kotak. Mana ada tengah-tengah? Kan dia berat dekat 7 ni. Titik tengah maksudnya bilangan kotak dia sama. Sebagai contoh jawapan dia H. Maksudnya kita kira E 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia ada 5 kotak. Kemudian kita kira J 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia ada 5 kotak. Itu maksud titik tengah. Dia seimbang. 5 dengan 5. Jelas. Itu maksudnya kedudukan tu duduk tengah-tengah. Atas dengan bawah dia sama. Kalau kiri kanan, kiri dengan kanan jarak dia kena sama. Barulah kita cakap dia duduk tengah-tengah. Jelas? Jelas. Jarak dia kena sama. Okey, jadi cara dia apa? Ni cara pertama. Cara yang pertama, 5 dengan 5 ni. Cara kedua, kita kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya total jarak EJ adalah 10 kotak. Jadi daripada 10 kotak, kita nak cari titik tengah. 10 bahagi 2. Jadi kita dapat 5. Jadi daripada 5 tu kamu kira, Alisa kira. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat sinilah titik tengah dia. Okey, menjawab? Boleh. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 10. Nombor 10. Apa jawapan dia agak-agak? Tak. Yang ni saya tak faham apa dia nak 10 unit. Apa Okey. dia maksud 10 unit ni? 10 unit. Kalau dia cakap panjang, kalau kita cakap jarak dalam jalan raya, kita nampak dia kilometer, boleh faham? Boleh. Kalau dekat mana-mana kilometer, meter, sentimeter dengan milimeter, okey, itu adalah jarak. Tapi bila dalam graf, dia tak ada unit. Unit dia adalah unit. Faham? Faham. Maksudnya jarak R ke S adalah 10 unit. Unit tu adalah dia punya unit. Okey. Okey. Itu masuk dalam graf.
Maksudnya bila Alisa tengok ada unit, maksudnya Alisa kena tahu dia bercakap tentang panjang ataupun jarak sesuatu dalam graf. Okey. Ini semalam, okey, kalau sampai sini dah jelas dah? Yes. Okey. Daripada sini, ingat salin tak semalam formula jarak? Cikgu ada bagi dah semalam formula jarak. Apa formula jarak? Tengok nota semalam. Apa formula dia? Ya. Ingat tak? Ada salin tak semalam? Jarak bagi dengan jumlah masa. Itu laju, bukan? Dalam koordinat yang kita cek segitiga sama sisi tu, sama kaki. Terlupa. Hilang tak? Penting tu, nampak daripada satu formula ada banyak soalan tu. Okey, tak apa, tengok ke depan. Okey, Alisa tengok ke depan kan. Okey, kalau kita terlupa tak apa, kita tengok dekat formula dekat atas. Ni nombor 4. Jarak dia dah bagi dah. Jadi kita pakailah formula ni. Jelas. Yes. Jadi jangan risau kalau kita terlupa formula, kita boleh kita boleh cuba cari kod-kod ada dalam formula dekat atas. Okey, jadi dekat sini kita setkan mana satu koordinat pertama dengan koordinat kedua. Ikutlah Alisa nak set mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Cikgu letak R ni 1, S ni 2. Maksudnya sini X1, Y1. Ini X2, Y2. Jelas sampai sini? Yes. Okey, macam semalam. Kita masukkan X2 kita apa? Ni X2 kita 6. 6 tolak. X1 kita apa? -2. Masukkan -2. Okey, sampai situ boleh faham? Boleh. Tambah Y2. Ni Y2 kita iaitu 5. 5 tolak Y1. Y1 kita H sekarang ni. Kuasa 2. Okey, jadi daripada sini kita dapat jarak dia adalah 10. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan? Okey, cikgu nak Alisa cuba selesaikan. Cikgu dah bagi persamaan dah tu. Cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 2 minit. Nak tengok sampai mana Alisa boleh buat soalan kalau dia cakap pasal tu. Dapat buat tak tu? Sekejap. Tengah try. Okey.
Okey. Tak dapat. Tak dapat. Okey, jadi cara dia adalah yang pertama, kalau ingat kalau kita nak selesaikan sesuatu bila ada kuasa tu kita kena hilangkan. Kita kena hilangkan punca kuasa, kita kena hilangkan kuasa. Jadi cikgu nak hilangkan punca kuasa pindah ke sebelah dia jadi kuasa balik. Boleh faham? Boleh. 6 tolak 2 ni dalam kurungan ni boleh terus tekan kalkulator sebenarnya. Dalam kurungan, okey cuba buka kurungan 6 tolak 2 kuasa 2. Dapat berapa? 2. Salah. Okey, tekan lagi sekali. Buka kurungan. Tekan sebiji macam cikgu tulis dekat di sini. Buka kurungan. Dah buka dah? Dah. 6 tolak. Lepas tu kat sini kan cikgu ada tulis kurungan lagi sekali. Tulis kurungan. Tolak 2. Tutup kurungan. Tutup kurungan pertama untuk negatif 2. Tutup lagi kurungan kuasa 2. Dia ada 2 kurungan dekat situ. Dapat berapa? 64. Iya, 64. Tambah 5 tolak H kuasa 2. Kita hold dulu. Okey, sekarang 10 kuasa 2 kita dapat berapa? Kita tekan kalkulator. 100. 100. 64 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Negatif. Negatif. 100 tolak 64 sama dengan 5 tolak H bila ada kuasa 2. Kita nak buat macam mana? Pindahkan dia. Pindahkan kuasa 2. Okey, kalau yang ini dalam kembangan kita boleh pindahkan. Yang kita kena selesaikan dia akan jadi 5 tolak H, 5 tolak H. Jelas? Jelas? Okey. Jadi, kalau kita nak pindahkan, boleh juga. Dekat sini Alisa selesaikan dulu. Satu-satu kita selesaikan. 100 tolak 64 dapat berapa? 36. Okey, kita dapat 36. Ni ada kuasa 2. Kita ikut link Alisa kata kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa. Sekarang tekan kalkulator. Punca kuasa dapat berapa? 6. 6 sama dengan 5 tolak H. 5 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 6 tolak 5 tolak H. 6 tolak 5 dapat berapa? 1. 1 sama dengan negatif H. Negatif H ni kita kena buang. Sebenarnya kalau dia ada huruf ada 1 dekat sini. Jadi negatif 1 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 1 bahagi negatif 1 dapat berapa? Kosong. Mana dia? 1 bahagi negatif 1. Negatif 1. Iya, jadi H adalah negatif 1. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan tu, apa jawapan dia agak-agak? C. Jawapan dia adalah C. Sekarang ni cikgu nak Alisa daripada sini bagi tahu cikgu kat mana yang tak faham. Yang cikgu pindah-pindah ni, mana yang Alisa tak faham? Yang kena pindah kuasa 2 tu. Yang ni. Okey. Tadi kan kita nak hilangkan kuasa 2. Kuasa 2 bila pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa. Mana cikgu dapat 36? 100 tolak 64 dapat 36. Bila cikgu pindah dah dapat 36, cikgu nak pindahkan kuasa 2 sebab tu dia jadi punca kuasa 2. Dekat sebelah ni. Kuasa 2 bila kita pindah ke sebelah dia tak jadi kuasa 2 tau. Dia jadi punca kuasa 2. Jelas? Jelas? Lagi? Mana lagi yang korang faham?
Tengok satu-satu. Berapa ringgit tu? Mana yang tak faham daripada sini sampai ke cikgu dapat akhir sama dengan negatif 1? Ada. Tak ada. Okey, jadi bila tak ada, cikgu nak Alisa tulis daripada awal sampailah cikgu dapat H sama dengan negatif 1. Tulis salin sebelah tu jalan kerja dia. Okey. Nanti boleh nanti. 6 minit lagi. Dah, salin dah. Dah habis salin ke? Kejap. Sikit lagi. Okey. Dah. Dah. Okey, ingat betul-betul jalan kerja ni nanti kalau nak study balik sebelum masuk periksa study kertas tu elok-elok. Okey. Okey. Okey, jadi kita ada lagi 8 minit. Okey, kita tengok kat sini. Nyatakan hubungan ini. Apa jawapan dia sebelah sini? A. Okey, pandai 1/1. Nombor 12. Nombor 12 ni apa jawapan dia? Jawab. Ni tak tahu. rasa jawab. Okey, nombor 12 kita pergi kepada soalan ni. Cikgu akan tunjukkan nombor 12. Okey, tengok betul-betul soalan nombor 12. Kishan mengayuh basikal pada kelajuan 20 km per jam. Maksudnya laju dia adalah 20 km per jam. Sampai situ jelas? Jelas? Dia menekan brek dan mengurangkan kelajuan basikal. Maksudnya dia tekan brek. Dia tekan brek. Dan daripada laju ni tadi berkurang sebanyak 30%. Jadi kita nak tahu ni laju awal. Laju awal. Dan sekarang kita nak kira pula laju selepas laju akhir, iaitu laju selepas dia tekan brek. Laju tu berkurang sebanyak 30%. Macam mana nak kira? Ingat tak cara kita kira diskaun? Ingat tak cara kita nak kira diskaun? Dah. Okey. Cara kira diskaun, contoh RM10 ada 5% diskaun. Macam nak kira Macam nak kira harga lepas tolak diskaun? Lupa? Tak tahu? Tak. Okey, cara dia contohlah RM10 darab 5% ni maksudnya 5/100. Okey, tekan kalkulator. 10 darab 5/100 dapat berapa? Satu per 2. Bagi dalam bentuk desimal, kepuluhan. 0.5. 0.5. Maksudnya ni harga diskaun. Ni adalah harga diskaun dia. Jadi harga RM10 selepas tolak 5% diskaun adalah
RM 10 tolak dengan RM 50 sen. Jadi kita punya harga selepas tolak diskaun adalah RM9.50. Itu cara nak kira diskaun. Okey. Okey. Cara nak kira diskaun ni, Alisa boleh pergilah mana-mana supermarket, tengok diskaun 30%. Inilah cara dia cikgu ajar ni. Okey, jelas? Boleh. Okey, jadi kalau dekat sini kita nak dapatkan laju akhir, yang pertama sekali kita kena dapat selepas kita tengok berapa banyak dia berkurang. 20 darab 30%, 30% maksudnya 30%. Cuba tekan kalkulator. 20 darab 30%. Tekan macam ni tekan macam ni. Dalam kurungan 30 bahagi 100. 20 darab dalam kurungan 30 bahagi 100. Dapat berapa? Sekejap. Enam. 6. Jadi dia berkurang sebanyak 6. Sekarang ni laju dia berapa? 20 tolak 6. 20 tolak 6 kita dapat 14 km per jam. Itu maksudnya. Jelas? Jelas? Okey, habis dekat situ. Jadi kita dah dapat laju awal dengan laju akhir. Kita dah dapat laju awal dengan laju akhir. Sekarang ni kita pergi kepada masa. Untuk mendapatkan pecutan adalah perubahan laju. Perubahan laju bahagi dengan masa. Perubahan laju kita dah dapat dah. Mana? Ni. 20 tolak 14 ataupun 14 tolak 20. Dia laju akhir tolak awal akhir tolak awal jangan ambil awal tolak akhir tolak awal. Bahagi dengan masa. Masa jangan pakai 8 saat. Sebab apa? Sebab dia kilometer per jam. Masa dia dekat sini dalam jam. Jadi kita kena tukarkan 8 saat kepada jam. Macam mana kita nak buat? Mula-mula kita tukarkan dia kepada minit. 8 saat ada berapa minit? Okey, jadi kita bahagi 60. 8 bahagi 60 dapat berapa? Bagi 2/15 kan? 2/15 minit. Okey, jadi daripada minit kita nak tukarkan kepada jam. Kita 2/15 tadi bahagi 60. Tekan kalkulator. Bahagi 60 dapat berapa? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. 2.3. Bagi pecahan. 1/450. Ya, inilah masuk jam dia. Jadi bila dia dah ada jam, dekat sini kita boleh masuk 1/450. Jadi mula-mula kita selesaikan dulu 14 tolak 20. 14 tolak dengan 20 kita dapat -6. Bahagi dengan dalam kurungan 1/450. Cuba tekan kalkulator. Cara nak tekan dia macam ni. Mula-mula tekan -6. Lepas tu tekan bahagi. Lepas tu kan 1/450. Kita buka kurungan 1 bahagi lagi 450. Dapat berapa? -2.700. -2.700. Sekejap apa yang salah kat sini? Kilometer per jam. Sekejap hitungkannya pecutan dalam kilometer per jam. Oh maaf. Cikgu tak baca dia per saat. Jadi tak perlu pun buat ni. Sorry. Tak perlu pun buat ni. Cikgu baca kilometer per jam je tadi. Okey, sorry. Jadi dekat sini dia per saat. Cikgu tak habis baca tadi. Cikgu baca sampai kilometer per jam je tadi.
Okey, ini je jawapan dia. Sorry. Tak perlu tukar kepada jam. Yang cikgu ingat dia per jam. Sekarang dia per saat. Maksudnya masa dia dalam keadaan saat. Jadi kita buatlah 14 tolak 20. Kita dapat -6. Ni 8. -6 bahagi dengan 8. Dapat berapa? Negatif 0.75. Okey, jawapannya adalah A. Okey. Habis. Okey, jelas? Jelas? Okey, kita berhenti dekat situ. Ada lagi lebih kurang 8 soalan. Okey, tapi cikgu ada kerja ni lepas cikgu tak boleh nak teruskan. Jadi nanti recording cikgu hantarlah macam biasa. Nanti teruskanlah buat 8 soalan. Baki 8 soalan tu. Okey. Okey, boleh. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.